Kalau turut nasab ni dia kena letak Wan Abdul Muzaffar dia nak jadi raja. Lepas pada tu ialah nak jadi raja ialah Sultan Abdul Hamid Shah dia ataupun Porombe. Porombe Wan Abdul Muzaffar ni deh anak pada Wan Bo ni ialah orang yang pertama lah dah yang wi menggelar anak cucu wi panggil Nik deh. Nik anak cucu siapa dia turun Nik tu ialah mari pada Wan Abdul Muzaffar ni. Di Porombe duduk dekat dengan balik ni deh. Masa tu datang 5 tahun lepas. Tidak ada lagi deh. Ni baru ada. Ni. Nak sampai dah deh di Cedi Porombe. Sekarang tak naik baik tengah nak naik di Cedi Porombe dah atas dah. Siapa dia Porombe turut tak naik baik mari dah. Lebih lagi orang keturunan Nik dah. Kita nak turut joki Porombe dah. Porombe tu ialah siapa ni dah. Hari ni ada acara kate dah. Lepas kita tengah nak naik dah atas dah bagi nak dah. Cedi dia duduk di atas dah. Sekarang Pak dia ada tengah makan dalam keluarga dah. Lepas pada semua Porombe dah. Dia nak makan dah. Ni kita nak naik pergi atas dah. Nak kita tengok Porombe dah. Cepat jalan-jalan saya tháp. Kalau kita tengok budaya pakaian orang perempuan di sini dah. Tak nak serupa dengan rumah kita dah. Mana ada kain kelubung, ada baju kurung banyak dah. Inilah budaya dia asal budaya masa Melayu dah. Melayu Islam dah. Ni kita tengah naik atas dah. Naik belum atas tu. Ni masuk kai kita terletih dah naik bukit dah. Naik tangga kita okey lah. Biasa naik bukit. Tapi betul ni jadi rapat tangga ada. Jakah tengok kau jakah orang silap pun. Nak kerah alih buka kaki weh. Dia tinggi sini ha. Ni masa sakit kaki lutut. Sedang buat upacara untuk boleh masuk rakam. Boleh. Kat dalam tu. Ya tengah ada buat apa cara dah. Sini baru nak buat apa cara tu. Pakai baju pada Porombe dah. Kau dah tahu. Kau trong sách kenal dah lah lah. Patung Porombe itu Nambah cái vừa mà cho đi coi ai phụ nữ kan phụ nữ kan dah dah vừa mà giờ nya chẳng đang mua cấm rồi tao ra mua mua ra mua cái đỏ trong này tôi ra để cái ba cái ya pan đi tôi cho là có đây bắt đàn ra đang ngăn đỉnh na cái tôi đi coi à tôi sao còn sang cơ xem cho tao sao cô sẽ phải cho ai ấy tôi trong sách tôi ở đây theo cái nhà chờ đang đây tôi ở trong tôi ở bên đây tôi đi coi tôi làm tê thì bạn mau rồi kita nasib baik dia boleh tengok itu acara tu. Tại đây tôi đang đang không dơm rồi đang luôn đang ăn tay tôi Tôi nhập bạn chứ cao đi chỗ. Tôi là nhập bạn chứ làm chuyện để ngao đấy. Baju dah daripada patung Porombe dah.
Dia berbaju dah. Kalau kita tengok dah, dia berbaju di patung dia Parombe tu nampak dah. Kan ao mẹ bục bèn cú. Đâu thì thằng này ra mà Kita sore orang luar dah. Orang itu orang luar apa cara bakar dah. di non làm bùa ra pa tan kan yang miasit Ini awak kita dulu dah, kita awak daun tahu. Ni ya. Oh, dia bunga sigih dah, sigih dah. Bây giờ con đi con chay tinh chay rồi bố chay tinh chay lâu là cái đau chay rồi đi biên là gặp đi canh đi nên con đi con chay tinh chay rồi bố chay tinh là cô răng chưa chay là mừng trai răng chưa chay là mừng trai ta đi sắm hạ tay con đi con chay tinh chay rồi bố chay rồi bố canh và đi canh là con đi con chay là tinh chay với cô chay mình đi cho tinh ô răng chưa chay là mừng trai là hạ tay con đi con chay tinh chay rồi bố chay là tinh ô răng chay là chay rồi lô chay là thả ra bầm giá mình đi chạy căng là đây chạy bà căng mình đi giờ đây cho bố vô đi là vô đi về lại tam. Kali kita di atas Cedi Parombe dah. Tengok molek suasana ni. Ini kita mari tengok peminat dia. Parombe itu ialah siapa dia? Kalau kita bila nasab ni Parombe itu ialah keturunan yang kelima mari pada Syed Hussein Yamadi Kubra. Syed Hussein Yamadi Kubra dah pernah datang pada Champa dalam 1355. Lepas tu anak Syed Hussein Yamadi Kubra yang boleh pada isteri yang ketiga. Lebih pada Syed Nurul Alam. Syed Nurul Alam sendiri pun beranak di sini juga, di Champa juga tahun 1402 dah. Lepas tu pecah mari pada Wan Abu Abdullah dah ataupun orang sini panggil Wan Bo Trik dah. Bo ni ialah mari pada Abu dah. Yeah. Ada Abu Raja Champa yang tahun 1471 sampai 1478. Sultan Wan Abu Abdullah ni ialah kakak pada Wan Hussein Sanawi di Teluk Manak dia ataupun adik-beradik dua ni dia. Tu wallah alam lah siapa dia kakak siapa dia adik dia, tapi dia adik-beradik dua ni dia dengan Wan Hussein Sanawi, orang bina Masjid Teluk Manak dia. Dia jadi raja 1471 sampai 1478 dah. Lepas tu kalau turut nasab ni dia kena letak Wan Abdul Muzaffar dah nak jadi raja, tapi Wan Abdul Muzaffar ni tidak jadi raja. Tidak jadi raja sebab beliau tidak suka atau minat untuk jadi raja atau pegang politik. Sebab kesukaan beliau adalah menyebabkan agama Islam ke sini sana. Dalam sejarah kami sebut beliau sebagai seorang waliullah. Dan sebab itulah dia antara dua anak lelaki dia adalah Parombe dan atau Nik Mustafa dan Nik Adiluddin ke Kelantan Patani untuk belajar agama. Sebab dia pun nak anak dia terus jalanan yang dia ikut. Dia tak nak anak dia jadi raja juga. Tapi terakhirnya dengan sejarah lah pun bawa Parombe itu ke sini balik untuk jadi raja terpaksa. Ya, jadi Wan Abdullah ni dia letak anak sepupu dia lah dah. Nak jadi raja ialah anak pada Wan Hussein Sanawi Teluk Manak dah. Ialah Sultan Wan Abu Yusuf dah. Nak jadi raja tahun 1478. Lepas pada tu Sultan Wan Abdul Qadir pula dah. Anak pada Wan Hussein ni nak jadi raja tahun 1478 sampai 15 dah. Lepas pada tu Sultan Yaakob pula dah nak jadi raja. Sultan Yaakob ni anak dia nikah dengan Parombe dah. Ya. Anak puteri yang ketiga dah. Dikatanya bukan puteri yang ketiga, hanya disebut Puteri Champa. Puteri Champa dah. Dia ada Puteri Kelantan, ya. Puteri Champa,
dan putri orang asli. Orang asli. Raja yang kelima ialah Paklau Hulu. Lepas pada tu ialah naik jadi raja ialah Sultan Abdul Hamid Shah ataupun Porombe. Porombe ialah anak Abdul Wan Muzaffar cucu kepada Wan Abu Abdullah ataupun Wan Bo Titri ataupun yang kelima pada Said Hussein yang Mahdi Al-Kubra dia dulu tu dia belum nak naik jadi raja di sini, dia jadi datu di Jambu dia jadi datu di Jambu ataupun raja Jambu sejajak dengan pembantuan petani besar semasa tu pada tahun 1570 dia ada kuasa dah duduk di Jambu di petani semasa tu. Ini Wan Abdul Muzaffar ni anak pada Wan Bo ni ialah orang yang pertama lah yang menggelar anak cucu panggil Nik Nik anak cucu siapa dia keturunan Nik tu ialah mari pada Wan Abdul Muzaffar ni. Panggil anak cucu dia Nik untuk nak tahu darah adik-beradik dia. Kalau Nik tu ada di Patani, Kedah, Kelantan, Terengganu dan ada di sini dia. Nik masuk sendiri pun keturunan Nik dia. Ya, dikatanya saya pun ada jumpa di Indonesia. Ada Nik. Lepas tu Nik masuk ni kena di mana di keturunan Nik ni? Kalau ikut moyang saya dikena dari capang Nik Ibrahim. Nik Ibrahim anak Porombe ni? Ya, anak Porombe. Nik Mustafa ni dah? Ya. Nik Ibrahim ni orang yang pertama, Raja Champa pertama yang lari dari tanah Champa dan menginap sebagai pelari di negara lain. Diceritanya sejarah kenapa Nik Ibrahim ni kena lari dari tanah Champa sendiri di abad 17 walaupun Champa dia masih ada sampai tahun 1832 atau abad 19. Diceritanya macam ni, hujung zaman Porombe menguasai, Champa di masa tu dah lemah dan Vietnam dia masuk campur banyak dan terakhirnya Porombe ni juga ditangkap bawa balik ke Hue, ibu kota Vietnam di masa itu, dan beliau meninggal di Hue, Porombe ni, dan anak sulung beliau adalah Nik Ibrahim dilantik jadi Raja Champa di masa itu. Tapi Nik Ibrahim ni dia seorang yang gagah, yang ada idea dia sendiri dan dia nak buat apa yang terbaik bagi rakyat dia, tak nak sesiapa boleh bawa dia jadi patung untuk buat buruk ke atas rakyat dia. Jadi di masa dia nampak kuasa dia tak boleh buat apa-apa. Semuanya dikuasa oleh orang luar dan dia terpaksa buat apa-apa orang luar tu suruh. Jadi dia tak nak jadi raja lagi. Dia dengan keluarga dia dan berapa tentera yang ikut dia lari dari Champa masuk Kemboja. Di tempat yang sekarang ni adalah negeri Tebong Khmum di Kemboja. Dan di Tebong Khmum tu sekarang kalau kita datang sana masih ada tapak istana Raja Nik Ibrahim. So, dia seorang raja, dia ke mana pun dia kena buat istana atau bangunannya besar untuk keluarga dia. Dan di situ dia pernah lari ke Kelantan Pak Tani lagi. Di masa itu Kelantan Pak Tani itu satu. Dalam sejarah kami panggil itu negeri Serimbi Mekah. Tak disebut Pak Tani atau Kelantan, tapi masa ni kita sebut macam tu untuk orang lebih nak lebih faham. Dalam bahasa kami sebut itu negeri Serimbi Mekah. Dan Nik Ibrahim ni ke situ. Tapi akhirnya dia balik Kemboja dan dia meninggal di Tebong Khmum. Dia kena Wan Diam ni dah. Wan Diam ni selepas Nik Ibrahim lari, adik-adik dia kena nak jadi raja lagi untuk tahankan tanah Vietnam dan juga lari sebab tak boleh tahan orang Vietnam masuk campur banyak. Dan Wan Daim ni salah seorang raja yang turut untuk lari dan terus ke Pak Tani Kelantan untuk diaman di situ, tak balik ke sini. Yang Nik Ibrahim ni kenapa dikatanya ada kaitan dan adalah moyang kami, sebab dalam sejarahnya Nik Ibrahim ada kumpul satu keluarga dia di kat Tebong Khmum itu. Keluarga dia tu keluarga datang dari
wali Allah, dari pahlawan Champa, dari keturunan raja-raja, bukan orang biasa. Sebab tu dia orang ada otak lain dengan orang biasa. Raja Kemboja macam tu di masa itu kaitan banyak dengan diorang sebab diorang ada banyak idea untuk bangunkan negara Kemboja di masa itu. Di masa itu dalam istana Raja Kemboja ada seorang putera Kemboja. Dah sejak masa kecil dah dia suka dengan ajaran Islam dan budaya Melayu. Dan dia pernah tinggal di tempat termahmum orang Cham itu berapa tahun masa dia kecil. Dan bila dia dah besar remaja, dia jatuh hati kepada seorang puteri Champa beragama Islam. Dan bila dia kahwin tu, dia alih agama dia jadi mu'alaf, jadi orang Islam. Lepas tu dia dah dilantik jadi Raja Kemboja atas menyokong pertolongan banyak dari orang Melayu dan orang Champa di Kemboja di masa itu. Tapi sebab di Kemboja keluarga dikatanya keluarga Raja Khmer yang agama Buddha tu dia masih kuat dan dia kumpul untuk dibunuh Raja Islam ni sebab dia katanya Raja Khmer Islam ni nak buangkan identiti Khmer sebenar begitu. Jadi di masa tu banyak juga orang Khmer Buddha lawan dengan tentera Khmer Islam itu dan Raja Khmer Islam tu dibunuh. Selepas Raja Khmer Islam tu dibunuh, Raja Khmer Buddha dijadi raja dan dia cari bunuh semua orang Melayu Cham dan Melayu Semenanjung yang sudah menyokong Raja Khmer Islam di masa dulu. Dan itu adalah moyang saya dan juga anak cucu kepada Nik Ibrahim dan kelompok itu dah lari masuk balik ke tempat yang orang Vietnam dia menguasai untuk kita minta pertolongan atas tentera-tentera Vietnam. Sebab kami hanya satu kelompok yang kecil. Di masa itu jangan salah faham orang Khmer ni dia bunuh semua orang Chamnya, tidak. Orang banyak orang, ramai orang Cham di situ dan masih di aman dalam tanah Khmer. Dia hanya sampai sekarang ni dia hanya cari bunuh sesiapa yang menyokong Raja Khmer Islam di masa itu saja. Itu adalah moyang kami dan adalah anak cucu kepada Nik Ibrahim. Dan lepas tu kami masuk minta pertolongan dari orang Vietnam dan kami dengan orang Vietnam berkongsi untuk lawan dengan orang Khmer dan kami bertahan sampai sekarang masih ada keturunan kami ramai dalam dalam 40,000 orang di Sungai Mekong. Kita akan pergi di sana dah. Ya. Kita akan ke sana kita tengok keturunan Nik Ibrahim di sana dah. Ya. Lepas tu sebab apa Porome itu jadi hero di sini, orang sembah Porome di sini. Ya. Dia macam ni dalam sebuah negara dia rakyat tu memang ada banyak agama dan raja tu ada satu saja. Mungkin ada raja tu ikut Buddha, raja Hindu atau raja Islam. Dalam bidang ini raja tu Islam, Porome itu Islam. Dan kenapa orang Hindu dia pandangan Porome itu sebagai hero? Sebab itu raja dia juga. Porome ni Islam tu agama dia saja, tapi dia utusan untuk sebuah negara dan semua rakyat ada banyak agama, bukan dia utusan untuk orang Islam saja. Jadi bukan dia jaga keselamatan atau keamanan bagi orang Islam saja, dia pun jaga keselamatan dan keamanan untuk orang Hindu dan agama lain-lain lagi semacam orang di Kap Bukit. Sebab tu dia kahwin dengan puteri Kap Bukit untuk bawa jadi isteri dia. Sebab itu semua rakyat Champa hormati dia sebagai tuan tanah yang lindungi nyawa-nyawa ada dalam negara Champa di masa itu. Itulah politik merentah semasa Porome dah. Ya. Bila dia dah meninggal, orang Islam ada cara untuk hormati raja yang sudah banyak bawa keselamatan bagi kita. Dan merentah yang adil dah. Ya, ya. Yang sama. Orang Hindu pun ada cara dia. Kalau Islam kita tak boleh buat patung apa-apa, tapi Hindu tu acara dia, upacara dia memang buat patung untuk sembahan itu macam tu. Dan itulah sejarah dan identiti upacara sembah patung Porome ada sampai zaman sekarang.
Jadi kalau kita tengok dalam sejarah semasa Sultan Wan Abdul Jusuf, anak Wan Hussein Naik Yadi Raja, pernah minta tolong kepada Parome semasa tu duduk Yadi Datu di Jambu. Dia ada harta tentera Patani untuk mari jihad lawan dengan orang Vietnam di sini. Lepas tu semasa dalam tahun 1577 Parome sendiri pun bawa tentera Patani mari 10,000 orang. Campur dengan anak saudara dia ialah Sultan Adiluddin dia. bin Jamaluddin tu dari Kelantan. Bawa tentera mari 5,000 orang untuk nak mari ketahanan di Padurongga ni dah. Lepas tu dia boleh selamat. Hanya hari ni tu kita mai kenal Parome tu siapa dia. Pasal peminat Tanebe tu banyak tidak tahu tentang kaitan di tanah Champa ni ada hubungan rapat dengan Serami Mekah ataupun di Patani di Kelantan dah. Peminat hari ni Tanebe Ming bawa mari satu jalan ni untuk kita nak hubung via di Bulak dengan Islam ke Nusantara. Hak mana Tok Nebe Ming niat kata satu hari nak mari di tanah Champa untuk nak sebar sejarah ni kepada orang di sana dah. Alhamdulillah hari ni kita sapa dah. Mari duduk jejak ki Parome ataupun Datu Jambu dulu ataupun Nik Mustafa ataupun anak pada Abdul Muzaffar dah. Hak mana orang wi gelar Nik kepada anak cucu Sapalon itu wi panggil Nik dah. Nik dalam Patani, dalam Kelantan, dalam Champa, dalam Jawa pun ada semenanjung tanah Melayu pun ialah mari kepada keturunan hak Parome ni dah. Parome ni ialah orang yang kelima kepada Said Hussein Yang Madi Kubro, anak cucu yang kelima. Lepas tu anak dua pupu kepada Wan Hussein, Wadil Hussein dah ataupun Wadil Hussein dah di Teluk Manak. Jadi kalau kita tengok politik Parome ataupun cara mendakwah ataupun cara mentahan negara zaman dulu tu, Parome ialah pakar psikologi yang tinggi dia. Dia kahwin 3 kita tengok. Untuk nak satu orang, nak berdamai orang ialah dia kahwin dengan orang asli dia. Isteri dia satu orang Champa seorang dan puteri Kelantan seorang. Untuk nak tehekan Champa terus hidup jatuh wah Vietnam ataupun Daiwiu semasa tu dah. Lalu tu politik dalam mendakwah dia ataupun dalam memerintah dia kena bui kelompok orang asli yang kuat di sini, kelompok orang Champa dan kelompok orang yang duduk nanti tolong di tanah semenanjung tanding dengan Kelantan untuk nak mari tahan negeri Champa, Patani ataupun di Kelantan jihad mati di sini semasa tok nenek moyang kita peminat dah. Okey. Kata tak ada keturunan Tani kita. Ada sini ramai pasal tentera Parome hantar mari tu. Hak dia orang hari sendiri tu 10,000. Pas sebelum pada tu pun ada dah dia hantar mari dia peminat dia. Faham? Lebih pada tu wallah alam dah. Kita baca Al-Fatihah lah dah. Kita pada pala-pala kepada semua tentera yang jihad pada tanah Champa ni.